Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kumpulan kami akan membentangkan tugasan kumpulan yang diberi nama Rekod Kawalan Murid Atas Talian atau singkatannya RECQR. Kumpulan ini terdiri daripada 3 orang ahli iaitu Nur Hidayah binti Zabarani, Munirah binti Abdul Hadi dan Zulfahmi bin Zainul Abidin. Untuk makluman semua, aplikasi RECQR boleh diakses dengan mengimbas kod QR seperti yang dipaparkan di atas skrin menggunakan peranti masing-masing. RECQR merupakan satu transformasi kaedah perekodan keberadaan murid di dalam kelas. Kini, pembelajaran abad ke-21 melihat kepada pelaksanaan PDPC yang tidak hanya terhad di dalam bilik darjah, malah di seluruh kawasan sekolah. Penggunaan kaedah sedia ada iaitu penggunaan buku kawalan murid sering kali menimbulkan pelbagai masalah kepada pihak sekolah. Justru, inovasi yang kumpulan kami ingin tampilkan dapat membantu pihak sekolah khususnya unit hal ehwal murid mengawal disiplin murid di sekolah sepanjang pelaksanaan PDPC. Di samping itu, RECQR juga merupakan satu penambahbaikan kaedah sedia ada di mana perekodan maklumat dapat dilaksanakan dengan lebih pantas dan efisien. Ini sekaligus dapat menjadi strategi berkesan bagi melindungi masa instruksional MMI bagi guru dan juga murid. Menerusi aplikasi RECQR juga, maklumat yang telah direkod ataupun dikemas kini boleh diakses terus oleh pihak pengurusan bagi memantau kes-kes seperti ponting maupun salah laku di kalangan murid. Dalam slide ini, saya akan menjelaskan dengan lebih dalam apa, mengapa dan bagaimana RECQR akan dilaksanakan di sekolah. RECQR adalah singkatan bagi Rekod Kawalan Murid Atas Talian. Ianya merupakan satu inovasi dalam mendigitalkan kaedah perekodan keberadaan murid dengan menggunakan peranti seperti telefon pintar bagi mengimbas kod Quick Response QR Code dan mengakses borang atas talian menerusi Google Form. Kod QR akan diletakkan di setiap lokasi PDPC dalam dan luar bilik darjah seperti makmal, pusat sumber mahupun padang. Setiap guru perlu mengimbas kod QR bagi mengisi maklumat keberadaan murid-murid mengikut butiran yang ditetapkan. Dan untuk makluman semua, butiran yang terdapat dalam aplikasi RECQR ini adalah seperti yang digariskan ataupun mengikut format Sistem Pengurusan Sekolah Kualiti SPSK. Menerusi kaedah RECQR juga, pengisian dan perekodan maklumat dapat dilakukan dengan lebih pantas dan efisien. Selain itu, keselamatan maklumat yang dikemas kini lebih terjamin kerana setiap guru akan diberikan ID masing-masing bagi mengakses borang atas talian yang disediakan. Buku kawalan kelas merupakan satu dokumen penting yang dirujuk oleh unit disiplin, pihak pengurusan mahupun pihak berkuasa sekiranya terdapat siasatan terhadap kes-kes disiplin yang berlaku di sekolah. Namun begitu, terdapat 3 isu utama yang telah dikenal pasti berkenaan dengan penggunaan buku kawalan kelas yang sedia ada. Hasil kajian terhadap 35 orang guru di sebuah sekolah menengah di Putrajaya mendapati terdapat segelintir murid yang menukar maklumat, yang meminda maklumat, menconteng buku, memadam laporan buku kawalan yang diletakkan di dalam kelas. Selain itu, terdapat juga guru yang tidak mengisi ruangan dalam buku yang disediakan dengan lengkap atau meninggalkan ruangan kosong di dalam buku kawalan kelas. Dan masalah penyimpanan buku juga menjadi isu di mana tidak terdapat ruang ataupun lokasi khas bagi penyimpanan buku sehingga ada buku yang hilang. Permasalahan ini merupakan jurang yang memerlukan penambahbaikan bagi kaedah perekodan yang sedia ada. Terdapat beberapa rasional yang telah dikenal pasti dalam melaksanakan projek RECQR. Antaranya, projek RECQR dapat memperkenal kaedah pelaporan keberadaan yang lebih terkini
iaitu mengerusi borang atas talian. Yang kedua, mengurangkan kadar vandalisme terhadap harta benda sekolah, terutamanya terhadap kemudahan yang diletakkan dalam kelas. Yang ketiga, memantau keberadaan murid dan guru dengan lebih berkesan. Dan yang keempat, memperkenal teknologi mesra alam sekitar, di mana penjimatan dapat dibuat terhadap penggunaan kertas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Visi dan misi projek rekod kawalan murid atas talian. Visi REKQR adalah meneraju sistem rekod kawalan murid untuk guru ke arah sistem yang berkualiti dan efisien untuk semua sekolah di Malaysia. Di mana sebelum ini kita menggunakan buku, sekarang kita menggunakan sistem, iaitu melalui Google Form. Misi menyediakan rekod kawalan murid atas talian ini, iaitu REKQR, adalah satu sistem yang inovatif dan terkehadapan bagi menyediakan kemudahan yang sistematik kepada institusi pendidikan dari segi mengawal rekod kawalan murid sesuai dan relevan dari semasa ke semasa. Di mana dulu kita menggunakan buku, tidak sistematik dan mudah hilang dan susah untuk mengawal. Sekarang kita menggunakan sistem lebih senang, lebih cekap dan mudah dan cepat dan efisien. Seterusnya, matlamat. Matlamat REKQR ini adalah pertama, meneraju sistem rekod kawalan murid yang sistematik dan efisien. Kalau kita menggunakan buku dahulu, sekarang kita menggunakan sistem, iaitu Google Form. Kedua, mencipta aplikasi yang bersesuaian berkenaan dengan rekod kawalan murid dari semasa ke semasa. Bermaksud sistem yang kita gunakan ini relevan dari semasa ke semasa. Berbanding dahulu kita menggunakan buku, sekarang kita menggunakan sistem Google Form. Yang ketiga, melahirkan model insan yang berkualiti, di mana dengan menggunakan rekod kawalan murid atas talian ini, murid akan berlaku jujur ataupun guru akan berlaku jujur pada berbanding menggunakan buku. Yang keempat, menjadikan sektor perguruan yang telus dan beretika dalam merekod maklumat, di mana guru akan hadir ke kelas tepat pada waktunya dan guru juga tidak boleh mengubah maklumat di dalam buku rekod. Berbanding menggunakan buku, sekarang kita menggunakan sistem rekod kawalan murid di atas talian kerana lebih telus. Seterusnya, objektif rekod kawalan murid atas talian. Pertama, membentuk satu sistem yang efektif dalam mengawal selia rekod kawalan murid. Berbanding dahulu menggunakan buku, sekarang kita menggunakan sistem Google Form, lebih cekap, lebih cepat. Kedua, menerapkan nilai menepati masa dan menjalankan tugas secara berhemah, di mana guru sebelum ini menggunakan buku, sekarang menggunakan sistem rekod. Mereka perlu datang ke kelas dan scan kod tersebut yang diletakkan di atas meja. Jadi, guru akan lebih telus dan nilai-nilai menepati masa akan ada di situ. Kemudian, ketiga, memudahkan dan mempercepatkan proses merekod data untuk warga sekolah. Di mana dengan proses Google Form ini, warga sekolah atau pentadbir sekolah lebih cepat untuk proses merekod atau mencari data-data untuk keberadaan murid di dalam kelas. Keempat, membimbing murid berlaku jujur dan mengurangkan masalah penting kelas. Di mana sebelum ini, menggunakan buku kawalan murid di dalam kelas, buku tersebut akan hilang atau buku tersebut akan diubah dan diedit semula oleh pelajar. Kelima, menggunakan proses rujukan takbir guru dan ibu bapa berkaitan keberadaan murid dan sikap murid. Di mana menggunakan REKQR ini lebih mudah untuk takbir dan guru-guru melihat data tentang keberadaan murid di dalam kelas. Seterusnya ialah jadual perbandingan. Terdapat 6 aspek yang akan diperbandingkan di antara buku rekod kawalan kelas dan juga REKQR. Aspek yang pertama ialah kos.
Buku kawalan kelas memerlukan kos yang agak tinggi, iaitu kos percetakan dan juga kos kertas. Manakala, kaedah RECUR tidak menggunakan apa-apa kos, ia digunakan secara percuma melalui Google Form di internet. Aspek yang kedua pula ialah dari segi pemantauan, di mana bagi buku rekod kawalan kelas, pemantauan perlu dibuat ataupun hanya dibuat secara berkala sahaja. Manakala jika menggunakan kaedah RECUR, pemantauan mudah dan boleh dibuat pada bila-bila masa. Aspek yang ketiga ialah penyimpanan maklumat. Sekolah perlu menyediakan satu ruang untuk menyimpan kesemua buku rekod kawalan kelas dalam satu tempoh masa yang tertentu, sama ada penggal pertama ataupun penggal yang kedua. Manakala jika menggunakan kaedah RECUR, penyimpanan maklumat ia dilakukan sangat mudah dan hanya disimpan di dalam Google Spreadsheet dan boleh diakses pada bila-bila masa. Aspek yang keempat ialah penyelenggaraan. Bagi buku rekod kawalan kelas, apa-apa sahaja boleh berlaku, sama ada buku tersebut hilang ataupun terkena hujan dan sebagainya. Oleh itu, pihak sekolah perlu mencetak semula buku tersebut dan diletakkan semula di dalam kelas. Walau bagaimanapun, data yang ada sebelum ini, ia akan hilang begitu sahaja. Manakala jika menggunakan kaedah RECUR, kita hanya menggunakan QR code sahaja yang diletakkan di dalam kelas. Apa-apa sahaja yang berlaku pada QR code itu, kita boleh replace semula di kelas tersebut. Aspek yang kelima ialah keselamatan maklumat. Bagi buku kawalan kelas, keselamatan maklumatnya adalah sangat rendah kerana buku tersebut boleh ditukar ganti dan juga maklumat di dalamnya boleh diubah suai oleh sesiapa sahaja tanpa pengawasan. Manakala jika kita menggunakan kaedah RECUR, keselamatannya adalah sangat tinggi. Hal ini kerana para guru hanya boleh mengisi maklumat di dalam Google Form tersebut melalui ID masing-masing sahaja. Aspek yang keenam ialah kesahan maklumat. Buku rekod kawalan murid mempunyai kesahan maklumat yang sangat rendah dan juga ia tidak boleh dipercayai sepenuhnya kerana ia mungkin boleh diubah suai ataupun telah diubah suai oleh individu-individu yang tidak bertanggungjawab. Manakala melalui kaedah RECUR, kesahan maklumatnya adalah tinggi dan ia boleh dipercayai. Di dalam kaedah RECUR, kami menggunakan teori Kurt Lewin 1951. Di dalam teori Kurt Lewin terdapat 3 fasa, iaitu fasa yang pertama pencairan, fasa yang kedua bergerak, fasa yang ketiga pembekuan. Di dalam fasa pencairan, kita akan mencari beberapa faktor yang memerlukan kepada sesuatu perubahan. Dalam pada masa yang sama juga, kita mencari apa-apa sahaja kekurangan dan kelemahan sistem yang sedia ada. Dalam fasa bergerak pula, kita akan mencipta satu tingkah laku baharu dan kita juga turut akan mencipta satu budaya bagi menyokong perubahan yang ingin dilaksanakan. Fasa yang terakhir, fasa pembekuan, akan berlaku satu pengembangan kaedah baharu bagi menetapkan perubahan yang kita ingin laksanakan. Kemudian akan tercetus satu mekanisme sokongan bagi meningkatkan perubahan daripada masa ke semasa. Model 6 langkah perubahan terancang oleh David S. Bushnell 1971 telah kami gunakan dalam merangka kaedah RECUR ini. Antara 6 langkah perubahan terancang ini ialah: yang pertama, mengenal pasti masalah. Mengenal pasti masalah merupakan penentuan sesuatu masalah yang hendak dilakukan perubahan. Yang kedua, merumuskan objektif. Merumuskan objektif ialah merangka sebab dan matlamat perubahan yang ingin dilaksanakan. Yang ketiga, mengenal pasti kekangan dan sumber yang diperlukan. Yang ini, kita perlu mengetahui apakah halangan-halangan ke arah perubahan yang ingin dilaksanakan dan juga apakah sumber-sumber yang diperlukan dalam perubahan. Yang keempat, memilih penyelesaian yang sesuai. Kita perlu memikirkan beberapa penyelesaian dan memilih penyelesaian yang sesuai untuk perubahan yang ingin dilaksanakan. Yang kelima, menilai alternatif. Selepas memilih penyelesaian yang sesuai, kita perlu menilai alternatif bagi penyelesaian yang telah dipilih untuk perubahan yang akan dilaksanakan. Yang keenam, mengimplementasikan alternatif yang dipilih. Akhir sekali, kita perlu mengaplikasikan alternatif yang dipilih untuk dilaksanakan dalam perubahan yang telah dirancang. Seperti yang dapat dilihat di atas slide, berikut adalah senarai ahli jawatan kuasa induk yang bertindak sebagai pendukung bagi projek RECUR di sekolah.
Dan berikut merupakan unit-unit khas yang diwujudkan bagi memastikan projek RECQR berjalan dengan lancar. Antara unit-unit khas yang diwujudkan adalah AJK Perisian, AJK Data Guru, AJK LDP dan juga AJK Pelaporan. Butiran-butiran bagi AJK adalah seperti yang tertera di atas slide. Berikut merupakan tentatif bagi program RECQR yang akan dijalankan di sekolah. Kumpulan kami merancang untuk melaksanakan projek RECQR melalui 4 fasa. Fasa yang pertama melibatkan pemilihan kelas rintis bagi melihat ataupun bagi mengenal pasti kelemahan-kelemahan yang mungkin berlaku dalam melaksanakan projek RECQR. Dan bagi pelaksanaan ini, guru-guru yang terlibat dengan kelas rintis akan diberikan taklimat dan penerangan dalam melaksanakan projek RECQR. Di bulan November, iaitu pada fasa yang berikutnya, taklimat dan juga semakan keberkesanan bersama para pentadbir akan dibuat. Kelemahan yang telah dikenal pasti akan dibincangkan dan penyelesaian akan diputuskan supaya masalah yang sama tidak akan berulang lagi bagi pelaksanaan RECQR secara menyeluruh di kemudian hari. Pada bulan Disember, iaitu sebelum sesi persekolahan bermula, iaitu pada fasa yang ketiga, serahan ID guru akan dibuat dan pencerahan mengenai cara menggunakan RECQR dalam PDPC beserta dengan sesi soal jawab akan dilaksanakan. Dan fasa yang terakhir iaitu sepanjang Januari hingga November 2021 melibatkan pelaksanaan RECQR secara menyeluruh kepada semua guru dan murid. Cartagan. Cartagan program rekod kawalan murid atas talian ini dilaksanakan bermulanya bulan Oktober sehingga bulan Disember 2020. Bulan pertama, bulan Oktober bermulanya perbincangan bersama guru penolong kanan hak ehwal murid untuk melaksanakan program rekod kawalan murid di atas talian dengan membincangkan cadangan-cadangan yang akan dilaksanakan. Kemudian penyediaan tapak RECQR. Seterusnya, kita akan mendapatkan semakan dan kelulusan hal ehwal murid. Kemudian, bermulanya bulan November, kita akan mengadakan perjumpaan dan taklimat bersama guru yang dibuat oleh guru ICT. Kemudian, bulan Disember bermulanya penyediaan ID setiap guru yang akan dilakukan oleh guru ICT juga. Kemudian taklimat yang akan diadakan oleh guru ICT untuk memberi penjelasan tentang ID dan cara menggunakan RECQR. Dan akhir sekali pelaksanaan RECQR bermulanya Januari tahun 2021. Seterusnya, anggaran bajet. Peruntukan untuk melaksanakan rekod kawalan murid atas talian, kita menggunakan duit persatuan kelab guru dan kaki tangan sebanyak RM200. Manakala perbelanjaan untuk menghasilkan rekod kawalan murid atas talian ini iaitu RM200 juga, dengan kita mengadakan ladap iaitu taklimat atau kursus untuk melaksanakan rekod kawalan murid atas talian. Penjelasan aktiviti mengikut model perubahan. Pertama, mengenal pasti masalah, di mana masalah yang dapat dikenal pasti adalah berkaitan kesukaran dan bebanan dalam merekod kehadiran guru dan murid di dalam kelas, di mana sebelum ini guru lupa untuk merekod kehadiran murid di dalam kelas ataupun buku rekod tersebut hilang. Kedua,
merumuskan objektif, di mana objektif yang difokuskan adalah untuk mengelakkan penipuan dalam perekodan serta mengurangkan kos dan pembaziran kertas di sekolah. Di mana sebelum ini kalau kita lihat, kalau kita sediakan buku, jadi buku jika guru datang lewat, mereka boleh ubah masa tersebut. Sekiranya menggunakan rekod kawalan atas talian, guru tidak boleh menipu kehadiran semasa mereka datang ke sekolah. Dan juga rekod kawalan murid di atas talian juga dapat mengurangkan kos, di mana sebelum ini menggunakan kertas, sekarang kita menggunakan Google Form. Jadi penjimatan kertas di situ berlaku. Ketiga, mengenal pasti kekangan dan sumber yang diperlukan, di mana kekangannya adalah kemahiran guru dalam menggunakan ICT. Sumber yang diperlukan adalah seorang guru yang masih menghasilkan Google Form dan pembinaan QR Code serta ID guru, di mana seorang guru tu pandai dan menggunakan Google Form. Kita merujuk kepada guru ICT di sini, di mana guru ICT pakar dalam bidang menghasilkan Google Form dan pembinaan QR Code. Jadi mudah program ini untuk dilaksanakan. Keempat, memilih penyelesaian yang sesuai, di mana penyelesaian yang dipilih adalah dengan menghasilkan kaedah RED-QR untuk para guru. Dengan kaedah ini begitu senang kalau kita lihat berbanding menggunakan buku. Dengan menggunakan RED-QR ini, guru-guru hanya perlu scan sahaja dengan menggunakan telefon bimbit mereka. Kelima, menilai alternatif, di mana alternatif yang digunakan adalah meminta kerjasama guru ICT dan teknologi untuk membina Google Form, QR Code dan ID para guru. Jadi, program ini dapat dilaksanakan dengan mudah dengan bantuan dan kerjasama guru ICT. Walaupun guru lain tidak pandai menggunakan Google Form, QR Code. Jadi, guru lain hanya ada telefon bimbit sahaja. Jadi, guru ICT akan menunjukkan langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh guru-guru lain. Yang keenam, mengimplementasikan alternatif yang dipilih, di mana guru ICT dan teknologi menghasilkan projek ini dan membuat sedikit pembentangan ke penggunaan kaedah RED-QR serta mengaplikasikan ia untuk sesi pembelajaran pada tahun 2021. Implikasi perubahan bagi kaedah RED-QR kami ini ialah, yang pertama, di pihak KPM. Pihak KPM boleh mengesyorkan beberapa buah sekolah yang berkapasiti besar untuk mengaplikasikan kaedah RED-QR ini bagi memudahkan sistem perekodan kehadiran murid dan guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Kaedah RED-QR ini juga dapat memudahkan pihak PPD dan JPN untuk menyemak rekod kawalan guru dan murid dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Pihak PPD dan JPN juga tidak perlu melihat berdozen-dozen buku rekod kawalan murid tersusun tinggi di dalam bilik mesyuarat semasa lawatan mereka ke sekolah. Ketiga, pentadbir. Melalui kaedah RED-QR ini juga, pentadbir dapat menyemak keberadaan murid dan guru di dalam kelas dengan cepat tanpa bebanan dan risiko kehilangan buku. 4. Guru juga
Kesimpulannya, kaedah REQ-R kami ini dapat membantu para guru dalam memastikan keberadaan murid dan guru di dalam kelas dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Dalam pada masa yang sama juga, kaedah REQ-R kami ini sangat disyorkan untuk diaplikasikan ke semua sekolah di seluruh Malaysia, khususnya yang berkapasiti besar. Kemudian, kaedah kami ini juga sangat bermanfaat untuk para guru dan juga para ibu bapa bagi memastikan keberadaan anak-anak dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Tambahan juga, kaedah REQ-R ini dapat mengenali pasti sikap dan perubahan ke atas diri anak-anak dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Sekian, terima kasih.